salam satu Malaysia dan salam perpaduan. Nama saya Henry Benson Anabungai dan dalam video ini saya akan bercerita tentang GIS dan epidemiologi. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang kegunaan GIS dan analisis ruangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ruangan. Baik, sebelum itu saya akan ceritakan sedikit apa itu GIS sebab kemungkinan ada di antara kita yang tahu dan ada juga yang tidak tahu apa itu GIS sebenarnya. Oke, sebenarnya GIS ini merupakan singkatan daripada Geography Information System atau dalam bahasa Melayu kita panggil dia adalah Sistem Maklumat Geografi. GIS merupakan salah satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memapar, menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data ruang ataupun spatial data lah. Sejak ia mula digunakan secara manual pada tahun 1960-an, sistem ini telah mengalami beberapa siri penambahbaikan. Dengan pembaharuan dalam teknologi komputer dan internet, sistem ini telah menjadi satu sistem yang semakin penting dan berguna khususnya kepada mereka yang menggunakan pakai data ruang seperti penggunaan peta untuk menganalisis kependudukan, kepenggunaan tanah, ramalan iklim, pengurusan hutan, lalu lintas dan yang terbaru kita boleh juga guna sistem maklumat geografi ini dalam pemetaan COVID-19. Jadi kita lihat komponen-komponen yang terdapat dalam GIS. Okey, pertama kita lihat komponen-komponen penting dalam GIS iaitu yang pertama kita ada perkakasan, yang kedua kita ada perisian, yang ketiga kita ada prosedur, yang keempat kita ada data, seterusnya kita ada tenaga kerja yang mahir menggunakan GIS inilah. Pertama, kita lihat perkakasan. Jadi perkakasan ini adalah komponen-komponen komputer yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pembinaan projek GIS. Aktiviti-aktiviti ini merujuk kepada aktiviti awal seperti mengumpul data sehingga aktiviti menganalisis data. Data ruang boleh didapati dalam bentuk digital ataupun dalam peta kertas lah. Jika data tersebut diperolehi daripada peta kertas, bermakna mesin pengimbas diperlukan untuk menukar peta tersebut kepada bentuk digital. Komponen-komponen perkakasan yang lain termasuklah unit pemprosesan pusat, ingatan capaian rawak yang tinggi 512 MB, sakral liut berkapasiti besar 40 GB, tertikus, papan kekunci dan skrin komputer yang besar 17 inci. Seterusnya, kita lihat perisian. Jadi perisian ini adalah tulang belakang pembinaan projek GIS. Perisian-perisian terdahulu tidak mempunyai keupayaan seperti mana perisian kita pada hari ini. Perisian-perisian ini kini dilengkapi pelbagai fungsi analisis dan memaparkan data yang mempunyai format berlainan. Selain integrasi antara perisian juga boleh dilakukan. Antara perisian yang terdapat di pasaran kini termasuklah ArcGIS, Geomatics, Geographic Resources Analysis Support System, GRASS dan Malvindo Professional dan ArcExplorer. Okey. Yang seterusnya adalah data. Jadi GIS menggunakan dua jenis data iaitu seperti yang saya katakan tadi, pertama data ruang dan yang kedua data atribut. Okey, data ruang adalah maklumat berkaitan dengan titik rujukan dalam peta. Titik-titik ini mempunyai koordinat sebenar di atas muka bumi. Contohnya, kedudukan Instun di muka bumi ialah XY. Dengan itu, kedudukan yang sama akan dimasukkan dalam GIS. Terdapat dua jenis data ruang iaitu pertama kita lihat data ruang raster dan B ada data ruang vektor. Okey, data ruang raster adalah data image berbentuk sel segi empat, misalnya gambar foto ataupun image satelit. Sekiranya gambar atau image ini dibesarkan, nilainya akan berkurang. Data vektor pula adalah data yang sangat tepat. Kedudukan sesuatu objek yang digambarkan oleh sama ada titik-titik, garisan atau poligon yang tepat. Setiap titik yang diwakili dalam sesuatu garisan mempunyai nilai koordinat X dan Y yang boleh dileraikan kepada nilai bit terakhir dihadkan dalam sesebuah komputer.
Nilai garisan ini tetap sama walaupun dipanjangkan ataupun dipendekkan. Jika kedua-dua jenis data tersebut digabungkan, ia akan memaparkan peta dalam keadaan yang lebih menarik. Selain daripada itu, sumber data juga penting dalam membangunkan projek GIS. Terdapat 3 jenis sumber data utama, iaitu peta digital, peta kertas, dan image satelit. Format ketiga-tiga jenis data ini perlu diselaraskan sebelum boleh digunakan. Baik, komponen yang keempat adalah manusia. Komponen ini terdiri daripada 2 kategori utama, iaitu yang pertama manusia yang membangunkan dan yang kedua itu pengguna. Okey, kita lihat pembangunan adalah individu yang mahir dalam mengendalikan perisian GIS dan yang kedua merupakan pengguna ataupun individu yang kurang mahir dalam GIS tetapi boleh memahami apa yang dipaparkan oleh perisian GIS tersebut. Maksudnya di sini adalah kita melihat pada kita, kalau kita ahli geografi kan, tapi tidak semestinya dia kepada ahli geografi. Mana-mana individu yang boleh memahami GIS, ya, tetapi dia tidak pandai membangunkan GIS, itu kita panggil pengguna. Di Malaysia, kita ada satu jabatan iaitu dikenali sebagai Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM. Jadi fungsi JUPEM ini dalam 3 aktiviti utama, iaitu yang pertama, aktiviti pemetaan, yang kedua, aktiviti kadaster, dan yang ketiga, aktiviti geospatial pertahanan. Dan seterusnya, kita bincang pula tentang fungsi GIS dan epidemiologi ini. GIS boleh memainkan peranan utama dalam risiko kesihatan dan hasil penyelidikan dengan membenarkan pengguna memeriksa dan memaparkan data kesihatan dengan cara yang baru dan berkesan. Kalau dilihat, terdapat berbagai contoh penggunaan GIS dalam perubatan ini dan salah satu daripadanya adalah kita gunakan GIS untuk mengenal pasti taburan geografi dan dengan tren tuberkulosis. Ya, jadi kita melalui aplikasi GIS tersebut, kita dengan mudah dapat memetakan taburan tuberkulosis dan juga melalui GIS ini kita dapat mengetahui zon penampan ataupun buffer zone dengan lebih mudah dan lebih jelas. Selain daripada itu, dengan menggunakan aplikasi ini juga kita dapat memetakan tren taburan kes COVID-19 dengan lebih mudah dan lebih jelas. Perkara ini terbukti benar apabila kita melihat akhbar-akhbar seperti Berita Harian, Harian Kosmo, The Borneo Post membuat liputan berkenaan perkara ini, di mana GIS ini dapat membantu memetakan ya tren taburan kes COVID-19 di samping juga mengesan lokasi pandemik. Jadi secara umumnya GIS dalam bidang perubatan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penyakit dengan tempat kejadian ataupun sumber kejadian, pola sesuatu penyakit mengikut masa dan tempat, dan perebakan sesuatu penyakit dari tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, GIS boleh menunjukkan hubungan antara demam denggi dengan densiti nyamuk Aedes, dan dengan itu langkah pengawalan dan pencegahan demam denggi dapat dilakukan. Di samping itu, para perancang kesihatan boleh menggunakan GIS dalam merancang perkhidmatan kesihatan pada masa yang akan datang melalui pengintegrasian di antara informasi lokasi, liputan dan penggunaan perkhidmatan penjagaan kesihatan dengan penempatan penduduk dan anggota kesihatan ataupun pekerja kesihatan. Oleh yang demikian, pihak perancang kesihatan dapat menganggarkan keperluan sesuatu perkhidmatan di sesuatu lokaliti. Selain daripada itu, perancang kesihatan dapat menggunakan GIS dalam evaluasi program-program kesihatan dan keperluannya, dan seterusnya perancangan penubuhan program yang strategik dapatlah dilakukan. So, demikianlah tadi isu-isu yang berkaitan dengan GIS dan epidemiologi. Semoga perkongsian saya sebentar tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin masih banyak lagi isu-isu yang lebih menarik seperti kadar vaksinasi di Malaysia, malaria dan sebagainya
yang menarik berkaitan dengan perkara ini. Namun, untuk hari ini, setakat itu sahajalah perkongsian kita. Sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih.